Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pengajian kita daripada bacaan surah Yunus. InsyaAllah untuk hari ini kita akan melihat, mendengar dan sama-sama membaca daripada ayat 15 hingga ayat ke-20. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh ambil dan buka ke halaman 210. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan ayat-ayatnya sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang bersama daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita ini dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Diharapkan berada dalam keadaan sehat, sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita nak mulakan, seperti biasa saya ada dua hajat. Harap-harapnya dipenuhi, harap-harapnya dimakbulkan, harap-harapnya dipenuhi oleh teman-teman. Yang pertamanya saya nak ajak, jom kita share dulu, boleh tak? Kita tekan button share dahulu, ataupun kita kongsikan dengan pasangan kita, kita tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan-kawan kita yang nak bantu mereka belajar mengaji Al-Quran. Baik, yang kedua saya ada permohonan. Saya nak ajak teman-teman, marilah kita menanamkan pemikiran bahawa mengaji Al-Quran ini
mudah dan senang. Jadi kita dapatkan dahulu komen seorang sekali, boleh? Mudahnya mengaji Al-Quran. Terima kasih yang share, terima kasih yang komen di ruangan bawah. Baik, tanpa melengahkan masa, diharapkan semua dah bersedia ya. Kalau dah bersedia, berilah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Okey, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk kepada bacaan surah Yunus hari ini, sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, semua harapkan dah bersedia. Okey, kita lihat bacaan isti'adzah. Sahabat-sahabat ni rahmati Allah, pastikan lafaznya itu hamzah, makhrajnya di pangkal kerongkong a. Kemudian ain, makhrajnya di pertengahan kerongkong au. Au, zu di hujung lidah. Zu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis, 2 harakat. Saya dah bagi tahu semalam, perkataan Allah ini walaupun kelihatan baris fathah 1 tapi dibaca 2. Jangan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tak betul harakatnya. Yang betulnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi la tu lafz jalalah 2 harakat, ta juga 2 harakat. Kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jom kita lihat ayat yang ke-15 hari ini dari surah Yunus. Minta ada yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan sebentar lagi ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Kalau saya nak sebut ramai sangat nama seorang-seorang ini. Jadi saya umumkanlah terima kasih kepada semua yang bersama insya-Allah. Semoga pertemuan kita ini diberkati. Wa idza tutla wa idza, za di hujung lidah. Jangan sebut za jadi zai nanti. Hati-hati. Kalau ada yang masih keliru di antara huruf zal dan huruf zai, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asal dan tajwid kepada anda. Wa idza tut ada bunyi itu, bunyi angin itu, bunyi hamas dia panggil. Wa idza tutla alaihim, lay bukan lay, jangan baca alai tapi alai. Alaihim, him idhar syafawi, bukan him. Ramai yang tersilap baca alaihim, sepatutnya alaihim. Ha baris kasrah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi jangan sebut him tapi sebut him. Ayatuna, a 2 harakat, ya 2 harakat, tu 1 harakat, na 2 harakat. Ayatuna bayyina, bayyina, ya bersabdu, tekankan. Na dibacakan 2 harakat. Ting, di sini dibacakan dengan ikhfa dan ditebalkan kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jangan baca ting tapi ting gitu ya. Bayyinatin qala allazi, lam bari atas ini naik di atas lam yang bersabdu. Qa ni makhrajnya di mana? Di pangkal lidah. Pangkal lidah bukan pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong di sini, hujung kerongkong di sini. Pangkal lidah di mana? Pangkal lidah ni di ujung bahagian belakang lidah ini. Qala alladzina la yar, ra di sini dibaca tebal, dibaca dengan tebal. Jangan baca yar, tak betul. Dia kena baca yar. La yarjuna liqa'ana.
Qa itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ana, nun baris atas, terus naik di atas hamzah yang bertanda mati ini. Ada tanda mati asli ini. Ana, bukan anak, jadi huruf kaf. Ataupun ana, jadi huruf ain. Di sini huruf hamzah. Ana tibi Qur'anin. Nin izhar halqi, jangan panjang di sini. Izhar halqi, sahabat-sahabat, saya nak bagi tips yang sangat mudah. Tolong ingat, tolong tulis. Apa dia? Kalau tanwin di atas dan di bawah, baris 2 di atas dan di bawah yang selari, ataupun baris tanwin yang tulis macam 69 itu dibacakan dengan izhar, jangan dipanjangkan. Jelaskan saja nin. Apa-apa huruf pun yang ada tanda itu jangan dipanjangkan. Berbeza dengan yang tidak selari. Coba tengok di sini, tidak selari kan? Ini selari. Yang tidak selari ini kalau ikhfa atau idgham bi gunnah dibacakan 2 harakat. Bi Qur'anin ghairiha. Ghain pula di mana? Ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Kalau qaf pangkal lidah, ghain hujung kerongkong. Ghairi hadza, ri dibaca nipis, ha ni di pangkal kerongkong. Ghairi hadza, za di hujung lidah dibacakan 4 atau 5 harakat. Au muncungkan mulut. Badil, kalau waqaf, dil ha di akhir. Jangan dil. Kalau dil ha tak ada. Kalau dih lam pula tak ada. Dil gitu. Au badil. Boleh ya, diharapkan dapat belajar sesuatu. Kalau nak sambung senanglah. Badilhu qul. Itu kalau kita nak wasal, nak sambung. Tapi di sini ada pilihan waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal. Nampak tak jim kecil ini? Ni semua ada fungsi dia ni. Bukan dia saja-saja tulis nak bagi cantik, tidak. Ini ada fungsi dia. Qul ma yakunu li. Qul ma. Bukan ma, jangan nganga luas. Kalau nganga luas nanti lalat. Terbang masuk mulut. Ma gitu. Yaku, ya, bukan ya. Jangan sebut ma yaku, itu bunyi kemelayuan. Kita nak cari bunyi kearaban itu. Ma yakunu li, 4 atau 5 harakat. An itu izhar halqi. Siapa nak minum air silakan. Izinkan saya saja. Bismillah. Baik. Jadi an itu izhar izhar halqi. Jangan dipanjangkan. Nun mati yang ada tanda mati asli. Kalau ada yang tak ada tanda mati itu sama ada hukum ikhfa ataupun idgham. Ubaddilahu. Ini dibacakan, ini ada huruf mat ini. Hu itu dipanjangkan 2 harakat. Ada yang tanya ni apa dia huruf Ustaz? Ini menandakan ini huruf waw kecil, huruf mat ya. Menunjukkan huruf yang sebelumnya itu dibacakan 2 harakat. Di sini hukum ikhfa. Ikhfa ni apa? Ikhfa ni fahami sahabat-sahabat yang mungkin baru pertama kali bersama dengan kita. Ikhfa ini samar, disamarkan. Apa yang disamarkan? Bunyinya itu. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Min. Tapi sekarang dia nak masuk ke ta, tapi jangan masuk terus. Kalau masuk jadi idgham. Dia bawa hampir nak kepada makhraj ta itu dengan kadar panjang 2 harakat. Bila kita baca itu dia dengar samar saja. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Mintil 2 harakat jangan lupa. Mintil qa'i nafsi. I jangan panjang, 1 harakat saja. In at sama juga di sini izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati asli. In attabi'u illa illa, jangan baca illa, bukan il tapi il. Hamzah baris kasrah bunyi i, bukan bunyi e. Illa ma yuha. Ma 2 harakat, yu 2 harakat, ha ni makhrajnya di pertengahan kerongkong. Ha ilai. Kalau waqaf kena tekan lay gitu. Jangan baca ila ataupun ilai, tak betul. Ilai, tekankan. Cuba praktislah ya. Cuba praktis. Saya tak dapat dengar bacaan sahabat-sahabat.
Tapi sahabat-sahabat diharapkan dapatlah apa yang saya cuba sampaikan ini. Ilai. Tapi kalau mereka yang menjadi ahli, jadi ahli kita, mereka ada privilege, ada keistimewaan, mereka yang boleh buat appointment dengan kita, boleh baca, kita dengarkan bacaan. Kalau kata sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih detail bersama-sama dengan kami, insya-Allah, jangan lupa untuk sertai menjadi ahli cepat Quran. In itu didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Ni dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Akhafu in idhar alqi. Asaitu rabbi, 2 harakat. Azab di hujung lidah, di pertengahan kerongkong. Azaba yaumin. Min, saya beritahu, tanwin yang selari, idhar halqi, sempurnakan saja. Terus masuk azim. Di akhir baru masuk ke mim. Jangan masuk awal jadi azim. Tak betul. Ya? Mesti waqaf sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan azim. Juga tak betul. Ya? Jom kita dengarkan ayat ini. Kita baca bersama-sama sahabat-sahabat. Tarik nafas. Ya? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Baru waqaf di situ. Baru berhenti. Tapi jangan berhenti belajar lagi. Kita baru di ayat yang pertama. Berhenti bacaan di situ. Belajar mesti kena teruskan, insya-Allah. Masih bersemangat? Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, insya-Allah jangan lupa ya, bantu saya tekan button share, kita kongsikan. Okey, sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjun liqa'ana بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Barulah berhenti. So far macam mana? So good ke? So good. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya minta belanja thumbs up dan juga heart. Belanja banyak, insya-Allah dapat banyak. Siapa nak dapat banyak kena belanja banyak supaya saya lebih bersemangat untuk kongsikan dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Baik. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Qul, lam itu qaf bar dhammah ini, jadi di sini idgham. Dia kena lam ni masuk ke dalam lam, jadi bacanya satu saja. Qaf baris depan masuk ke dalam lam. Qul law
dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Allah, lafaz jalalah dibacakan dengan tebal di sini, 2 harakat. Huma talau, munculkan mulut. Tuhu, tu 1 harakat, hu 2 harakat. Alaikum wala adra, ada lantunan di sini, dia panggil khokholah. Khokholah surah namanya. Adrakum, 2 harakat ikhfa syafawi nama hukumnya. Di sini kum 2 harakat, barulah bih masuk ha itu diberikan tanda mati mendatang kalau waqaf. Sahabat-sahabat perhatikan, ada mim yang ada tanda mati, ada mim yang kosong. Mim yang ada tanda mati ini izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Mim yang kosong ini dipanjangkan 2 harakat. Ini juga mim mati. Ya, tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani, hukum ikhfa syafawi tidak diberikan tanda mati pada mim. Begitu juga idgham mislain saghir, mim mati bertemu mim juga tidak diberikan tanda mati, juga dipanjangkan 2 harakat. Dapat tak tulis? Banyak yang saya beritahu ini. Kalau tak dapat, jangan bimbang sahabat-sahabat. Dengar dahulu, nanti insya-Allah selepas habis kita baca ni, saya bagi tahu bagaimana kami dapat bantu dengan pada sahabat-sahabat belajar balik satu persatu. Kalau nun mati itu kita belajar izhar dulu, kemudian kita belajar iqlab pula satu persatu dalam buku tajwid yang akan diberikan kepada mereka yang berhajat. Siapa yang nak dapatkan 2 buah buku daripada kami serta rakamannya, jangan ke mana-mana. Faqad, sekali lagi lantunan. Semuanya ada 5 huruf pantulan. Huruf qalqalah, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ba, jim dan dal pepeskan, qaf dan juga ta bulatkan mulut. Faqad, nampak tak mulut saya? Faqad, saya tak bulatkan jadi faqad. Tak betul. Bulatkan hanya pada huruf qaf dan ta. Pada huruf dal, huruf ba dan jim pepeskan. Faqad labis, ujung lidah keluar. Sa, fi, su. Labis, jangan baca labis jadi huruf sin. Labis jadi huruf sa. Labis tu fikum, fi 2 harakat, kum izhar syafawi. Umuram, idgham bi gunnah di sini. Daripada ran jadi ram, 2 harakat. Min ikhfa 2 harakat. Qablih, ada lantunan ba. Qablih, jangan baca qablih, tak betul. Qablih, gitu ya. Kalau waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau nak wasal, ha itu baris kasrah, dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Nama hukumnya maksilah tawilah. Afala ta'qilun. Ta' di pertengahan kerongkong. Qi di pangkal lidah. Qilun. Baru waqaf di hujungnya. Ma'aril disukun dengan 2, 4 atau 6 harakat. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qablih afala taqilun. Baru berhenti. Okey, tenang-tenang, jangan tension. Baik sahabat-sahabat ni rahmati Allah yang ramai-ramai ni, saya nak tahu daripada mana. Perkenalkan diri anda, munculkan diri anda, perkenalkan kepada saya dan sahabat-sahabat yang lain. Saya yakin dan percaya ramai daripada kita yang bersahabat melalui pengajian Al-Quran ini. Alhamdulillah, kita bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga disatukan kembali nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini sama-sama nanti insya-Allah kita lalui perjalanan di dunia ini dan sama-sama kita menjadi jiran dan tetangga di dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tanamkan niat di dalam hati kita, jika Allah mengizinkan kita untuk ke syurganya, izinkan kita menjadi mendiami syurga Firdaus, syurga yang tertinggi yang dihadiahkan kepada para rasul dan para anbiya, kerana disitulah tempat tinggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di dunia ini kita tidak berkesempatan untuk bertemu dengan baginda. Jadi kita masih ada satu lagi peluang sahabat-sahabat. Melainkan mereka yang dapat bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Tetapi bagi mereka kebanyakannya, termasuklah saya pun, semoga kita dapat bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita rindui, yang menjadi imam kepada kita, menjadi ikutan kepada kita. Baik sahabat-sahabat, masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Hari ini kita baca sampai ayat yang ke-20 saja ya. Man itu izhar halqi. Jangan panjang. Allah ni hujung lidah. Dia macam huruf zal juga. Tapi bunyinya tebal. Azlamu mim. Dengungkan di sini 2 harakat. Manif. Nun bari kasrah naik di atas fa yang bertanda mati. Tara ala Allah. Dibacakan tebal 2 harakat. Hikadziban. Izhar halqi. Tanwin yang selari. Nampak tak ya? Jangan dipanjangkan. Au kadzdzaba bi ayatih. Di hujung lidah. Dzaba bi ayatih. Kalau waqaf ha itu diberikan tanda mati mendatang. Dengungkan di sini 2 harakat. Ramai yang silap dia tak panjangkan. Dia baca innahu la yuflihul. Sepatutnya kena 2 harakat. Innahu 2 harakat juga. La 2 harakat juga. Yuflihul hau di pertengahan kerongkong. Ha baris dhammah terus naik di atas lam. Ada lantunan di sini. Khafala surah. Mujrimun. Jom kita dengarkan ayat ini sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Baru berhenti di situ. Okey, jom. Sudah masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu kita nak tengok juga komen-komen daripada sahabat-sahabat. Terima kasih. Terima kasih Maria Musa yang tidak jemu-jemu untuk bersama dengan kita. Begitu juga Ayu Mas dan ramai lagi lah sahabat-sahabat. Diamond Black pun ada, Fatimah Ramlah, Hasnah dan ramai lagi. Syahbanun dan ramai lagi. Nenda, sahabat-sahabat kita yang saya lihat saban hari bersama dengan kita. Semoga Allah merahmati. Saya sangat terharu di atas sokongan dan dokongan yang diberikan oleh semua untuk bersama-sama memberi sokongan dan dokongan untuk kita teruskan pengajian kita ini, insya-Allah sampailah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Untuk yang baru pertama kali dengan kita, suka saya maklumkan kita buat live ini setiap hari ya di page Facebook Fatih Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sahabat-sahabat, insya-Allah jangan lupa untuk ikuti pelajaran bersama dengan kami. Wa ya'budu wa ya'in. Jelaskan. Budu ba 1 harakat, 2 harakat. Nami di sini ikhfa hakiki. Samarkan. Bukan min. Kalau min jadi izhar. Jadi samarkan. Nak kata nun pun tidak, dal pun tidak. 2 harakat. Min dunillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan baca tebal pula. Dunillah. Itu tebal, salah. Yang ni kena baca dunillahi ma la yadhurruhum. Idza syafawi. Wala ikhfa hakiki di sini. Samarkan. Yan izhar. Kalau ya itu baru betul. Wala yanfa'uhum. Idza syafawi. Sempurna saja. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ Ha 4 atau 5 harakat. Begitu juga la. Isyufa'a. Itu dipanjangkan 2 harakat.
satu harakat saja, jangan baca dua. Syufa'auna, samarkan di sini ikhfa. Dua harakat barulah dallah. Dan kalau waqaf pada perkataan lafz jalalah, yakni perkataan Allah, mestilah tidak kurang dari dua harakat. Jangan waqaf dengan dallah. Itu tak betul Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh wasal. Kalau pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada Qul antunabbi'una Allah. Baik, lafz jalalah di sini kena baca tebal pula. Baik, macam mana nak tahu Ustaz yang mana tebal, yang mana nipis? Jawapannya sangat mudah. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang huruf yang berbaris fathah atau dhammah, dibaca tebal. Tapi kalau datang sebelumnya baris kasrah macam ni, dibaca ni nipis. Nampak tak? Ini nipis. Kemudian yang ini kita baca tebal. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis. Fa baris kasrah. Naik terus di atas sin yang bersabdu ini. Alif lam syamsiah di sini lamnya tidak dibunyikan. Fis samawati wala fil ard. Ard, makhraj yang terakhir adalah pada huruf dha. Ada khalah di sini. Subhanahu, dua harakat. Wa ta'ala, wa satu, ta satu, a dua, la dua. Wajibul gunnah, dua harakat. Ma, dua harakat. Yushrikun, waqafkan dengan sekurang-kurang dua harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Baik, saya waqaf di situ. Kemudian saya terus ibtidak pada wa yaqulu haula. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Baru berhenti di situ. Siapa nak minum air? Silakan. Izinkan saya. Bismillah. Baik, sahabat-sahabat. Tarik nafas. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Baru berhenti di situ. Okey, kita masuk ke dalam ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan masih bersemangat. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen seronoknya cinta Al-Quran? Takkan tak boleh belanja komen saja. Saya bukan minta belanja makan, saya tak minta belanja minum, saya minta belanja komen saja. Semua yang ada ni, semua yang ada. Juga sebelum saya terlupa, marilah sama-sama kita niatkan
pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini, jika Allah menerimanya, moga dikirimkan jua kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Semoga sama-sama kita mendapat keberkatan daripada bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini, insya-Allah ya. Baik sahabat-sahabat, masih bersemangat untuk kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Wa ma kana nan di sini didengungkan dua harakat. Disiplin disiplin. Baca Al-Quran ni kena disiplin. Kena tengok betul-betul yang mana yang dengung, yang mana yang tidak dengung, yang mana satu harakat, yang mana dua harakat. Jangan tergesa-gesa. Satu perkara yang saya nak ingatkan kepada teman-teman. Ingat, kita buat amal ibadah ini kerana nak cari redha Allah. Jangan kita kejar kuantiti. Kita kejarlah kualiti. Sama juga kita baca Al-Quran ataupun kita solat. Jangan kejar cepat habis. Jangan kejar kalau Al-Quran, jangan kejar cepat khatam. Biar kita baca perlahan-lahan tetapi cantik. Kena dari segi hukum tajwidnya. Ini kita nak cepat khatam sampai kita terlanggar hukum tajwid, tak boleh juga. Begitu juga solat. Kita nak cepat habis sampai kan kita tak ada tumakninah, bacaan dalam solat juga terlanggar dari segi tajwid dan sebagainya. Tenang, kita buat ibadah. Ini satu ibadah ini, sebab itu dalam bahasa Melayu kita kata sembahyang. Sembah maksudnya kita nak berikan persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. We presenting to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persembahkanlah sesuatu ibadah itu dengan cara yang terbaik mungkin yang kita mungkin lakukan. Sahabat-sahabat ya. Kerana itulah matlamat tujuan ibadah itu dilakukan. Kita bukan melakukan ibadah kerana semata-mata ianya tuntutan. Tapi kita melakukan ibadah kerana untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tidak akan mampu masuk ke syurga kerana semata-mata amal ibadah kita. Berapa sangat nilai amal ibadah kita dibandingkan dengan nilai syurga. Jadi oleh itu, lakukanlah yang terbaik. Baik sahabat-sahabat, kita nak lihat ayat yang seterusnya ini. Wa ma kana an-nasu illa 4 atau 5 harakat. Dengungkan di sini 2 harakat. Masuk beserta dengung di sini 2 harakat. Idgham bi gunnah. Wahida ha pedas wahidatan irfa hakiki 2 harakat. Fakhtalafu, waqafkan dengan 2 harakat. Walaula kalimatun sabaqat, ikhfa ni. Kalimatun, samarkan 2 harakat. Sabaqat, ada bunyi hamas itu. Mir, di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada min rabbika jadi mir. Mir rabbika laqudiya bainahum. Yang ni kena hati-hati. Banyak ni. Yang satu harakat selalunya bila dia banyak sangat, kadang-kadang kita tak disiplin itu. Rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Jadi, hati-hati ya. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Kita baca bersama-sama. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Maafkan saya. Hari ini tiba-tiba tekak kata-kata. Baik. Diharapkan sama-sama doakan supaya Allah berikan saya kesihatan untuk saya meneruskan pembelajaran kita ini. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Sekali lagi, tarik nafas. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Kemudian baru kita masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Sahabat-sahabat yang merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah tunggu sehingga akhir. Saya akan maklumkan bagaimana kami dapat berikan buku asal dan tajwid kepada anda serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Kalau boleh dapatkan. Kerana apa saya bagi tahu gitu? Kerana pada buku asal dan tajwid itu kita belajar balik daripada asas, tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar balik makhraj huruf satu persatu, kita belajar tanda mati, sabdu, kemudian kita masuk hukum tajwid, nun mati, mim mati, hukum mat, hukum idgham satu persatu. Ada contoh-contoh yang kita bawa. Saya sendiri akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan dalam pelajaran tersebut. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, contohnya pelajaran kita hari ini, okey, boleh belajar. Cumanya banyak hukum-hukum dipelajari pada satu-satu masa. Kadang bercampur-campur, kadang nak ingat susah. Tapi dalam buku asal dan tajuk itu kita belajar satu tajuk satu-satu masa. Jadi dapatkan peluang, ambil peluang ini untuk dapatkan pelajaran tersebut, sahabat-sahabat. وَيَقُولُونَ لَوْلَا Irfa' di sini dua harakat. Zila alaihi ayatum. Idgham bi gunnah di sini dua harakat. Mir rabbih. Mir idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung di sini. Jangan baca min rabbih tapi baca mir rabbih. Faqul innama dengungkan dua harakat. Namal mim bari atas ni ada atas lam di sini. Alif lam qamariyah lam dibunyikan. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Ifa kiki disamarkan dua harakat. Tadhiru. Ru dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Didengungkan dua harakat. Ni dipanjangkan 2 harakat. Ma'akum dimasukkan di sini beserta dengung 2 harakat. Ma'akum minal nun bari atas ni ada atas lam di sini. Alif lam qamariyah. Ifa kiki 2 harakat. Tadhirin. Rin itu ro-nya jadi nipis ya. Sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ muntazirin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tadi kita dah lihat satu persatu. Sekarang ini jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 15 hingga ayat ke-20 pada muka surat 210. Yang baru bersama dengan kita nak buka Al-Quran, silakan buka halaman muka surat 210. Yang tak ada Al-Quran tak apa, kita akan bawakan ayat-ayatnya sebentar lagi insya-Allah. Tapi sebelum itu, boleh tak sekali lagi saya rayu, saya mohon sahabat-sahabat penuhi hajat saya itu. Apa dia? Share dahulu. Share dahulu, insya-Allah kita tag kawan-kawan kita kalau ada yang baru masuk agama Islam yang mualaf, share, tag mereka. Ataupun kita nak bantu anak-anak kita, pasangan kita belajar mengaji Al-Quran juga, kita tag mereka insya-Allah. Baik, tenang-tenangkan fikiran, betulkan kedudukan. Siapa nak minum air silakan ya. Bismillah. Baik. Di akhir pelajaran nanti, jangan ke mana-mana. Kalau yang nak dapatkan pelajaran Al-Quran daripada asas, tunggu sehingga akhir. InsyaAllah saya akan kongsikan. Jom, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sikit sebanyak perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jadi diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu. Jadi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center. Yang belum lagi like, yang belum lagi follow, kena like dan kena follow.
untuk ikuti sambungan bacaan ayatnya. Kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jika ada di kalangan teman-teman yang bersama dengan saya ini yang berhajat untuk belajar mengaji daripada asas, yang mana yang dah dapat buku asas dan tajwid itu, boleh tak munculkan diri anda, berikan sedikit komen macam mana setakat ini, so far boleh belajar sesuatu atau tidak, ada perkembangan tak, ada peningkatan tak dalam bacaan Al-Quran setelah menyertai menjadi ahli cepat Quran dan dapatkan 2 buah buku ini. Yang belum lagi dapat, kalau nak dapatkan, suka saya maklumkan, kami ada 2 buah buku, iaitu buku asas dan tajwid yang telah kami rakamkan kedua-dua buah buku tersebut untuk kita belajar balik daripada asas. Rakamannya boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan mereka yang daftar hari ini, kita berikan 3 bonus tambahan. Yang pertamanya apa? Kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Keduanya, kita berikan bacaan Al-Quran berserta huraian tajwid sebanyak 30 juzuk. Ada hampir lebih daripada 600 video pelajaran. Campur dengan rakaman buku asas dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran. Jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkannya. Dan bonus yang ketiga yang sangat istimewanya ialah mereka yang menjadi ahli tidak kami lepaskan begitu sahaja, tetapi kita boleh buat konsultasi eksklusif bersama. Sama ada kita buat appointment di pusat pengajian kita ataupun kita boleh buat appointment melalui video call di atas talian. Walau di mana saja sahabat-sahabat berada. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana saja anda berada sekarang. Jarak tidak memisahkan kita untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran daripada asas dengan cara yang mudah dan cepat bersama dengan kami. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan saban hari ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang untuk kita kembali revisit balik. Mungkin inilah takdir untuk kita bertemu, untuk kita bersama memulakan satu penghijrahan, perjalanan baharu dalam hidup kita, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang tercari-cari cara yang mudah untuk bagi pada pasangan, nak bagi kat suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Biasanya kita bagi ke anak kita, suami kita, pakaian, baju, kasut, telefon dan pelbagai lagi. Kali ini mungkin kita boleh hadiahkan kepada orang yang tersayang satu kaedah yang mudah cara belajar mengaji Al-Quran bersama dengan kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen ya. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi. Ataupun sahabat-sahabat terus hubungi kami dengan mengambil nombor di bawah ini 011162177797. Boleh print screen ataupun ambil telefon, tulis nombor ini. Ataupun sahabat-sahabat yang tak tahu nak print screen dan sebagainya, komen di ruangan bawah nombor telefon anda. Kami akan hubungi sebentar lagi insya-Allah. Dan kami akan guide bagaimana untuk membuat pendaftaran menjadi ahli cepat Quran. Dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku yang saya bagi tahu tadi itu secepat mungkin ke rumah anda untuk sama-sama kita memulakan pelajaran daripada asas mengaji Al-Quran. Ataupun sahabat-sahabat yang mungkin familiar buat pendaftaran di atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com ya, insya-Allah. www.cepatquran.com, sama-sama insya-Allah boleh buat pendaftaran terus di situ. Sekali lagi saya ulangi, yang berhajat nak dapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu, jangan bimbang ya, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Itu pun sangat minimum yuran keahlian yang kita kenakan ya. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. Itu pun hanya untuk kita menampung sebahagian kecil daripada kos-kos yang terlibat. Antaranya kos buku kita, kos penghantaran, kos rakaman live ini, kos rakaman pelajaran. Itu pun sebahagian kecil sahaja. Bukan kos sepenuhnya. Kerana kos sepenuhnya menelan hampir ratusan ribu ringgit. Tetapi untuk anda hanya yang nak belajar daripada asas dengan kami, bayar hanya serendah RM270 sahaja. Bukan RM2,700, tetapi RM270 untuk sekali sahaja seumur hidup.
Jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama mendapat bimbingan daripada kami untuk kita belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah. Baik teman-teman dirahmati Allah, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli digalakkan untuk menonton bagi mengetahui pendekatan yang kami gunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda, insya-Allah. Saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya. Jangan lupa janji temu kita esok hari bagi meneruskan pelajaran pada ayat sambungannya, insya-Allah. Yang baik, yang sempurna hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Allah lah yang maha sempurna. Yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.